Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Abdul Razak dan saya akan menjelaskan berkenaan dengan fasakh. Jadi fasakh yang bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui pengadil yang berkuasa seperti kadi dan juga hakim. Jadi pembubaran perkahwinan melalui fasakh ini adalah melalui kuasa mahkamah syariah atas sebab-sebab yang tertentu yang dibenarkan oleh syarak. Isteri maupun suami berhak untuk menuntut fasakh. Namun kebiasaannya isteri yang akan menuntut fasakh kerana kuasa melafazkan cerai secara talak itu terletak pada lelaki. Jadi kesan fasakh secara ba'in sughra yang bermaksud setelah mahkamah memutuskan pembubaran perkahwinan ni, ianya tidak boleh dirujuk kembali melainkan dengan akad nikah yang baru. Menurut Seksyen 552 Akta Undang-Undang Keluarga Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan 1984, terdapat beberapa sebab yang membolehkan seorang itu membuat tuntutan fasakh seperti yang berikut. Jadi, ia juga termasuk apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah hukum syarak. Dalam Islam, kita diharuskan hikmah fasakh adalah yang pertama sekali untuk menjaga hak dan peluang isteri menuntut perceraian. Yang kedua, mengelakkan kemudaratan yang ditanggung oleh isteri jika ikatan perkahwinan diteruskan. Yang ketiga, memperingatkan kepada suami bahawa tanggungjawab mereka untuk menunaikan hak isteri. Yang keempat, menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anak. Dan yang kelima, menyelamatkan akidah jika salah satu pasangannya keluar daripada Islam ataupun murtad. Jadi, fasakh ini disyariatkan supaya mengelakkan daripada kemudaratan yang ditanggung oleh isteri. Sekiranya ikatan perkahwinan itu diteruskan secara langsung bagi memberi peluang kepada pihak isteri untuk menuntut pembubaran perkahwinan. Jadi antara prosedur yang perlu dilalui oleh isteri ataupun suami jika ini menuntut fasakh adalah jika suami atau isteri mempunyai sebab yang mengharuskan fasakh. Yang kedua, membuat aduan kepada pihak kadi supaya membatalkan perkahwinan mereka, dan jika dapat dibuktikan pengaduan yang diberikan adalah betul, pihak kadi boleh mengambil tindakan untuk membatalkannya. Jadi prosedur ini juga termasuk dalam membuat pendaftaran kes di mahkamah syariah, hadir kepada tarikh prosiding di mahkamah syariah, di kes di mahkamah, dan juga menyempurnakan sebarang arahan mahkamah seperti keperluan untuk dokumentasi, saksi dan lain-lain. Jadi amat disyariatkan mendapat nasihat perundangan syar'i kerana tuntutan fasakh adalah tuntutan yang berat serta memerlukan kepada penilaian yang telus. Oleh itu, tuntutan fasakh ini perlu diberi perhatian yang sangat rapi. Seterusnya, saya menjemput rakan saya untuk menerangkan tentang khuluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasnim binti Ahmad. Saya akan membentangkan penceraian yang bertajuk khuluk. Dan maksud khuluk ni dari segi bahasa ialah cabut ataupun tanggal, dan dari segi istilah ialah perpisahan antara suami isteri dengan bayaran ataupun tukaran tertentu kepada suami melalui lafaz khuluk tersebut. Jadi maksudnya khuluk ni penceraian yang diminta oleh isteri dengan membuat ganti rugi ataupun bayaran yang dikenakan kepada suami tersebut. Dan cara ini juga dikenali sebagai tebus talak. Dan untuk pasangan suami isteri yang bercerai secara tebus talak, suami tidak boleh merujuk kembali bekas isterinya, dan jika suami ingin kembali, mereka perlu kembali dengan akad yang baharu. Seterusnya ialah rukun huluk. Rukun huluk ni terdiri pada 4, iaitu suami yang akan balik, isteri, bayaran yang dipersetujui dan juga lafaz. Seterusnya ialah kemah huluk. Huluk ni untuk mengelakkan isteri nusyus kepada suami kerana kita nak beri penghormatan kepada wanita untuk mereka rasa diorang ada hak untuk bertindak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh syarak, dan juga untuk memberikan keinsafan kepada suami supaya menyedari kesilapan terhadap isteri demi kebaikan masa depan. Seterusnya kita lihat kepada kesan huluk. Huluk ni seperti yang telah dinyatakan tidak boleh rujuk. Jadi suami isteri yang ingin kembali bersama, mereka perlu rujuk dengan akad yang baharu.
Yang kedua, huluk ni dia akan mengurangkan bilangan talak kepada suami. Dan isteri juga mesti mengeluarkan bayaran untuk tukaran kepada suami. Dan juga isteri tidak akan mendapat nafkah kecuali jika hamil, tetapi mereka berhak mendapat tempat tinggal sepanjang tempoh iddah. Terusnya ialah lafaz huluk. Lafaz huluk ni contoh lafaz huluk suami yang berbunyi, aku ceraikan engkau dengan bayaran sebanyak 2,000, dan isteri terus menjawab dengan saya terima. Contoh lafaz huluk isteri pula ialah, ceraikan aku dengan bayaran 2,000, dan jawab suaminya, saya ceraikan engkau dengan bayaran tersebut. Seterusnya ialah hukum huluk. Hukum huluk ni pada asalnya ialah harus, tetapi makruh jika dilakukan tanpa tujuan syar'i, dan haram apabila suami ingin menzalimi isteri supaya meminta huluk. Maksudnya dia memaksa-maksa isteri untuk melafazkan huluk. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa Soleha binti Zulkifli dari PISMP Tessel ambilan Jun 2020. Tajuk yang akan saya bentangkan ialah li'an. Pertama sekali, pengertian li'an. Li'an menurut istilah fiqh, iaitu hukum syarak, ialah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina. Sumpah itu diucapkan sebanyak 4 kali bahawa tuduhan itu benar, dan pada sumpah yang kelima, ia meminta kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ia berdusta. Seterusnya ialah lafaz li'an. Bagi suami, suami perlu melafazkan, aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteriku adalah benar. Tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama sekian, dan anak ini ialah anak zina bukan daripada zuriatku. Kalimah ini perlu diulang sebanyak 4 kali. Seterusnya, pada kali kelima, lafaz yang perlu dilafazkan oleh suami ialah, sesungguhnya laknat Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Bagi isteri pula, lafaznya ialah, aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa si suami ialah orang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadapku. Ayat ini perlu diulang sebanyak 4 kali. Dan pada kali yang kelima, lafaznya ialah, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku jika tuduhan suamiku benar. Kesan tidak melafazkan li'an pula ialah, tanpa 4 orang saksi, suami akan dikenakan hukuman qazaf, iaitu 80 kali sebatan, maka itu suami perlulah bersumpah li'an. Tanpa bersumpah li'an untuk isteri pula, isteri akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Sebab berlaku li'an ialah suami menuduh isteri berzina tanpa 4 orang saksi, suami tidak mengaku anak yang dikandung isteri, isteri menafikan tuduhan suami, dan akhir sekali ialah bagi mengelakkan qazaf. Dan kesan li'an pula ialah suami isteri tidak boleh rujuk selama-lamanya. Anak juga tidak boleh dinasabkan kepada suami. Anak tidak berhak mewarisi pusaka dan menerima nafkah dari ayahnya. Akhir sekali, isteri tidak layak mendapat nafkah dari suami. Seterusnya, terima kasih Anissa untuk pembentangan yang sangat bermakna tadi. Jadi sekarang saya, Nurin, akan membentangkan untuk topik yang keempat. Jadi, seperti yang telah kita pelajari, nusyuz pada bahasa bererti derhaka ataupun ingkar. Manakala pada bahasa istilahnya pula, nusyuz bererti suatu tindakan ataupun perbuatan ingkar suami mahupun isteri yang meninggalkan kewajipan atau menentang kehendak suami ataupun isteri mereka tanpa dengan alasan yang kukuh mengikut hukum syarak yang telah ditetapkan. Baiklah, seperti yang telah dinyatakan di dalam slide pembentangan, cara-cara nusyuz terbahagi kepada 2, iaitu nusyuz perbuatan dan nusyuz perkataan. Jadi seperti yang kita telah pelajari di dalam subjek fiqh, nusyuz ini boleh berlaku terhadap suami dan isteri. Jadi di sini telah saya nyatakan beberapa contoh mengikut cara-cara perbuatan nusyuz. Okey, bagi nusyuz perbuatan suami, ia boleh berbentuk seperti si suami mendera isteri secara zahir dan batin. Jadi di sini kita dapat lihat si suami dengan sengaja
melakukan kecederaan anggota badan mahupun kecederaan batin kepada isterinya dengan sengaja dengan niat untuk mencederakannya. Ini boleh menyebabkan perbalahan rumah tangga dan seterusnya menyebabkan perceraian. Bagi nusyus perbuatan isteri pula, ia boleh berbentuk seperti isteri membuat muka masam ataupun menarik muka apabila beliau dipanggil oleh si suaminya. Di sini kita dapat lihat si isteri derhaka ataupun ingkar dengan menolak keinginan ataupun kehendak suaminya, dan dia membuat muka masam menunjukkan yang dia enggan untuk melakukan apa yang telah disuruh oleh suaminya. Seterusnya ialah nusyus perkataan bagi suami. Nusyus perkataan bagi suami boleh berbentuk seperti si suami menceritakan keaiban ataupun keburukan si isterinya kepada orang lain dalam apa sahaja bentuk, sama ada melalui percakapannya dalam perbualan ataupun melalui sosial media. Di sini dia telah membuka aib isterinya, iaitu sesuatu yang patut dia lindungi daripada pandangan umum, dan dia patut mencuba untuk menceritakan kebaikan isterinya sahaja kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah nusyus perkataan bagi isteri. Nusyus perkataan bagi isteri boleh berbentuk seperti si isteri membantah kemahuan dan percakapan suami. Contohnya apabila si isteri sedang berbual dengan suami dan suaminya mencadangkan sesuatu, dan kemudian si isteri membentak ataupun mencaci-caci apabila ditegur oleh suaminya. Jadi di sini kita boleh lihat yang si isteri telah berlaku ingkar ataupun berlaku dahaka kepada si suami. Maka dengan pembentangan terakhir dari topik nusyus, maka berakhirlah pembentangan kumpulan keempat kami yang meliputi topik fasah, huluk, li'an dan nusyus. Sekian, terima kasih.